Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Insyaallah kita akan menyambung pembahasan kitab Minhajut Talibin pada bab udhiyah, iaitu pada bab korban. Jadi kita sambung pada kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa inna zara fi zimmatihi lazimahu zabhuhu fihi fa in talifat qablahu baqiyal aslu alaihi fil asah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin. Wa inna dhara fi zimmatihi, dan sekiranya seseorang itu bernazar di zimmahnya, iaitu di dalam tanggungannya. Bernazarkan apa? Ma yudahi bihi, iaitu sesuatu yang dia nak korban. Dia bernazar di dalam zimmah, dalam diri. Ini terkait dengan pembahasan sebelum ini, iaitu pembahasan tentang bab haiwan yang ditakyinkan untuk seorang itu melakukan korban, maka hukum dia wajib. Dia menyembelih haiwan tersebut. Itu pada permasalahan haiwan yang ditakyinkan. Seperti seorang itu berkata dalam keadaan dia itu menunjukkan haiwan yang dia nak korbankan. Dia kata inilah haiwan, kambing inilah ataupun lembu inilah yang aku nak jadikan korban pada tahun ini. Maka dia bersumpah ataupun dia bernazar untuk, dia kata, demi Allah kambing inilah yang aku nak lakukan korban. Demi Allah lembu inilah yang aku nak lakukan korban. Demi Allah kerbau inilah yang aku nak lakukan korban pada tahun ini. Maka itu sudah masuk pada bab korban yang nazar, korban yang wajib. Maka dia wajib untuk sembelih haiwan korban yang dia takyin ataupun yang dia tentukan, yang dia tunjukkan pada haiwan tersebut. Tak boleh dia sembelih haiwan yang lain selain daripada haiwan yang dia tunjuk ataupun yang sudah tentukan tersebut. Baik. Kemudian pembahasan seterusnya, Imam Nawawi kata, wa inna dhara fi zimmatihi, kalau seseorang itu bernazar di dalam zimmah, dalam tanggungannya, summa ayyana, kemudian dia takyinkan, kemudian barulah dia tentukan, lazimahu zabhuhu fihi. Jawab bagi in, lazimahu, nescaya wajiblah akan seseorang tersebut, zabhuhu, oleh menyembelih haiwan yang dia takyin, yang dia tentukan tadi, fihi, di dalamnya, yakni di dalam masa sembelihan korban, iaitu 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Baik. Jadi perbezaan dia apa? Perbezaan yang pertama dulu, ibarat yang sebelum ni, dia dah tentu, dah takyin. Yang ni dia tak takyin lagi, tapi dia bernazar dulu dalam hatinya. Dia kata, aku nak buat, aku nazar ni, aku nazar demi Allah, tahun ni aku nak berkorban. Tahun ni aku nak sembelih untuk haiwan korban, jadikan korban. Maka itu sudah sah pada menyatakan nazar dia. Kemudian barulah dia takyin, baru dia pergi ke tempat haiwan
ataupun lembu kambing tadi, dia pergi baru dia tentukan pula. Maka wajib dia sembelih hewan yang dia telah takyin ataupun tentukan tadi. Baik. Okey, kemudian Imam Nawawi kata lagi, fa in talifat, maka sekiranya hilang ataupun rosak apa al-muayyanah anin nazri, di dalam Mahalli disebutkan dalam syarah Imam Mahalli rahimahullah taala, fa in talifat, kalau hilang, apa yang hilang tersebut, dhamir ada yang ada pada talifat hiya itu, marji'nya ataupun kembalinya kita kepada al-muayyanah anin nazri, iaitu perkara yang dinazar, yang ditentukan, iaitu kalau kambing, kalau lembu, kalau unta, kalau kerbau, hilang. Misalnya dia takyin dah, kemudian hilang. Kan ini permasalahan kan. Tadi mula-mula dia niat dalam hatinya, dia belum tentukan kambing ke lembu ke mana yang dia nak korban. Tapi dia sudah menjatuhkan niat dalam hatinya, kata wajib ataupun demi Allah aku nak berkorban pada tahun ini. Kemudian dia pergi ke tempat haiwan, barulah dia tentu haiwan tersebut. Ni kambing ini. Kambing yang berwarna hitam ini yang aku nak sembelih. Kambing yang berwarna putih ini yang aku nak sembelih. Lembu yang berwarna kelabu ini aku nak sembelih. Lembu yang warna hitam ni aku nak sembelih. Lembu yang warna putih ni aku nak sembelih. Dia takyin kemudian. Kemudian, macam mana kalau masalah ini, kalau hilang haiwan tadi. Haiwan yang dia takyin, dia tentukan tu hilang. Hilang bila? Qablahu, sebelum daripadanya, iaitu sebelum daripada hari raya Aidil Adha dan juga hari Tasyrik. Nescaya jawab bagiin. Nescaya baqiyal aslu alaihi fil asah. Jadi untuk kita jawab syarat, kita biasa terjemahan dengan nescaya ataupun maka. Jika itu jawab syarat, maka jawab. Jika ataupun nescaya. Maka kalau kata hilang sebelum masuknya hari nahar, hari raya Aidil Adha, baqiyal aslu alaihi fil asah, kekallah oleh yang asal, alaihi ke atasnya seorang yang bernazar tadi, fil asahi pada pendapat, pada qaul yang asah. Maksud kata kewajipan dia buat nazar tadi, kewajipan dia sembelih tidak gugur. Kewajipan dia untuk menyembelih itu tak gugur. Baik. Maksudnya dia kena cari yang lain pula. Dia kena takyin yang lain pula. Faham tak? Ini perbezaan ini nak membezakan dengan yang di atas, yang di sebelum. Ibarat Imam Nawawi yang sebelum ni. Yang sebelum ni kalau dia takyin haiwan tu, kemudian haiwan tu hilang sebelum hari raya, maka dia tidak perlu lagi untuk berkorban. Tak wajib lagi ke atasnya untuk bernazar menyembelih haiwan yang dinazar tadi, kerana haiwan itu rosak. Dengan sebab bukan taksir dia. Haiwan tu hilang, mati ataupun dicuri adalah bentuk, bukanlah satu bukan kekurangan dia. Maksudnya bukan sebab dia lah haiwan tu hilang, bukan sebab dia. Maka datangnya hari Adha, raya Adha, tak wajib lagi dia korbankan tadi. Tapi masalah yang kedua, surah yang kedua ini dia wajib korbankan. Walaupun hilang sebelum hari raya. Kenapa? Kerana dia sudah bernazar sebelum daripada dia takyin. Dia nazar sebelum daripada dia takyin. Dia tentukan haiwan korban yang dia nak buat korban tadi. Ini kita kena fahamilah di antara dua masail ini, dua surah ini. Kerana ada perbezaan yang sedikit sahaja. Masail atau surah yang pertama, dia tidak bernazar dulu dalam hatinya, tapi terus dia takyin, ya. Dia pergi ke binatang tersebut, dia kata kambing ini yang aku nak buat korban. Maka bila mana hilang sebelum hari raya, maka tak wajib, gugur kewajipan nazar tadi. Yang kedua, dia dah niat dalam hati dulu. Aku wajib nak buat, aku nak korban tahun ni. Aku bernazar nak buat korban tahun ni. Demi Allah aku nak buat korban tahun ni. Maka selepas daripada baru dia pergi ke binatang. Pergi ke kambing, pergi ke lembu. Barulah dia takyin, tentukan.
Maka ini masalah yang kedua ini, surah yang kedua ini, kalau mana hilang haiwan tadi sebelum hari raya haji, hari raya korban, maka dia wajib menggantikan yang lain. Tak gugur kewajipan menyembelih tadi. Tak gugur kewajipan nazar tadi. Kenapa? Kerana pada awal-awal lagi dia memang sudah bernazar dalam zimmah dia, dalam diri dia, dalam tanggungan dia, mesti ataupun wajib dia melakukan penyembelihan korban. Baik, tuan-tuan. Itu perbezaannya di antara dua surah tersebut. Baik, kemudian wa tushtaratu an-niyatu inda az-zabhi. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa tushtaratu an-niyatu inda az-zabhi. Dan disyaratkan an-niyatu niat inda az-zabhi di ketika menyembelih. Di ketika menyembelih